Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti menarik perhatian Anda. Ia berkaitan dengan dakwaan salah guna kuasa semasa jadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Persoalannya sekarang ialah bila tarik perbicaraan Muhyiddin. Adakah dengan tarik tersebut akan menjadi tarik keramat untuk Muhyiddin Yassin? Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal dibicarakan atas pertuduhan menyalahguna kedudukan dan menerima wang daripada aktiviti haram ketika menjadi Perdana Menteri. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi telah menetapkan beberapa tarikh perbicaraan yang akan bermula 17 September nanti. Hakim menetapkan 17 hingga 19 September, 6 hingga 8 Oktober dan 26 hingga 27 November tahun ini serta 13 hingga 15 Januari tahun depan sebagai tarikh perbicaraan selain menetapkan 14 Mei ini sebagai pengurusan kes. Muhyiddin 77 tahun sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa. Beliau didakwa menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Datuk Azman Yusof bagi parti berkenaan. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Presiden Bersatu itu juga berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu antara 25 Februari dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Beliau juga didakwa menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik Parti Bersatu pada 7 Januari tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang amat mengejutkan kita semua. Bilakah agaknya Muhyiddin akan didakwa? Sudah diberitahu. Perbicaraannya bermula tak lama lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Berderet bukti Perikatan Nasional berkecamuk. Baru-baru ini ada satu penganalisis politik menyatakan bahawa tindakan Azmin Ali kononnya mengumumkan ada PRU mengejut semata-mata untuk menutup kepincangan yang berlaku dalam dalaman Bersatu maupun Perikatan Nasional. Ada juga penganalisis politik menyatakan bahawa tindakan itu sebenarnya hanya menutup kepincangan yang berlaku antara PAS dan Bersatu. Mahu menunjukkan bahawa parti itu masih lagi relevan, terpaksa umum perkara polemik baru untuk menutup kelemahan sendiri. Walau bagaimanapun, Azmin Ali menyatakan terkini, kata beliau, itu bukan polemik dan itu akan berlaku. Namun, sebarang bukti tidak menunjukkan, setitik pun bukti tidak menunjukkan bahawa akan berlaku PRU pada penghujung tahun ini. Tidak mungkinlah. Kecuali Azmin Ali ada magic untuk membeli ahli-ahli parlimen keluar daripada Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim dan menyokong Perikatan Nasional PAS. Jika dilihat, apa tawaran yang boleh diberikan oleh Azmin Ali kepada ahli-ahli parlimen kerajaan sekarang? Kalau nak pancing GPS, perlu bagi jawatan Perdana Menteri. Kalau nak pancing Sabah pula, perlu mengalahkan Anwar di dalam melayan MA63. Kalau nak pancing UMNO pula, mereka patut menawarkan Perdana Menteri
kerana Zahid Hamidi sudah ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bagaimana pula beranikah mereka memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Zahid Hamidi yang hanya punya kerusi sedikit berbanding dengan PAS? Itu persoalan dia. Mampukah Azmin membeli ahli-ahli parlimen tersebut? Persoalannya hari ini terbukti bahawa berderet bukti Perikatan Nasional berkecamuk. Perikatan Nasional PN dilihat sedang berkecamuk antara parti komponennya dengan semakin hari semakin jelas perpecahan dalam blok pembangkang itu. Ketua Penerangan Pakatan Harapan PH Selangor, Abbas Azmi berkata, perpecahan PN terlihat bermula daripada peletakan jawatan Bendahari Agung oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu. Menurutnya, dari segi media sosial, penggerak media khususnya pempengaruh dan tentera cyber PB sudah mula bercakaran secara terbuka. Ini menunjukkan betapa perpecahan di kalangan penggerak media Perikatan Nasional ini semakin teruk dan kesan dari pergolakan dalaman Perikatan Nasional itu sendiri. Mereka saling membuka aib antara satu sama lain, katanya menerusi kenyataan hari ini. Beliau yang juga Adun Seri Serdang berkata, gerakan pula dilihat sering menongkah arus dan pandangan terutama soal kepentingan bukan Melayu. Pertelingkahan secara terbuka ini memperlihatkan betapa tidak stabilnya politik dalaman Perikatan Nasional. PAS dan PPBM yang gairah merebut sokongan orang Melayu dengan isu-isu yang selalunya ekstrim sangat tidak menyenangkan gerakan. Kehadiran gerakan dalam gabungan blok PN dilihat hanya sekadar ada parti yang didominasi oleh bukan Melayu, tetapi pengaruh dan peranan gerakan dibatasi oleh PAS dan PPBM, ujarnya. Sehubungan itu, Abbas mempersoalkan bagaimana rakyat boleh meletakkan kepercayaan kepada PN untuk mengemudi negara dan negeri. Cubaan Azmin Ali untuk memujuk orang bukan Melayu memberi sokongan hanyalah umpan dan melihat kepada situasi semasa dalaman PN. Tidak mungkin apa yang ditawarkan oleh PN melalui Azmin Ali boleh dikotakan. Bahkan, reputasi ketika Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor dahulu tidaklah sehebat di bawah Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor yang ada pada hari ini, tegas Abbas lagi. Saudara, itulah keadaan sebenar yang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang. Berderet bukti sudah didedahkan dan nampaknya semakin hari semakin jelas perpecahan dalam blok pembangkang itu berlaku. Paling ketara ialah apabila penggerak media dalam Perikatan Nasional seperti tentera cyber dan sebagainya sudah mula bercakaran secara sesama sendiri secara terbuka. Selain itu, ianya juga boleh dilihat apabila berlaku peletakan jawatan Bendahari Agung oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu. Selain itu, beberapa juga kenyataan menunjukkan PAS bercita-cita besar untuk menjadi pengemudi kepada Perikatan Nasional dan bukan sekadar ekor semata-mata. Kerana sekarang ini dapat dilihat Perikatan Nasional sedang dikemudi oleh Parti Bersatu yang mana Parti Bersatu sebenarnya tidak mempunyai kekuatan akar umbi yang sekuat Parti PAS. Tidak boleh dinafikan perkara itu. Manakala presidennya pula datang daripada Parti Bersatu yang mana terpalit pula dengan kes kluster mahkamah. Ditambah lagi dengan kewujudan isu baru apabila Setiausaha Agung Perikatan Nasional kini disandang oleh Azmin Ali. Perkara itu amatlah menggusarkan PAS. Dan baru-baru ini pemimpin PAS sudah memberikan kenyataan bahawa tiba waktunya PAS perlu menjadi pengemudi, menjadi penaung, menjadi penggerak kepada Perikatan Nasional yang sebenar. Dan tiba waktunya untuk PAS menjadi Perdana Menteri pula. Namun demikian, kekangan berlaku apabila PAS kekurangan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri.
Kerana sikap PAS yang seringkali menimbulkan ekstrim dalam banyak perkara tidak menyenangkan banyak pihak. Saudara-saudara sekalian, memang ketara sekarang bahawa apa yang berlaku tidak dapat lagi disembunyikan. Pertelingkahan secara terbuka memperlihatkan betapa tidak stabilnya politik dalaman Perikatan Nasional. Bagaimana mau selesaikan itu? Ditambah lagi peranan parti gerakan di dalam Perikatan Nasional juga sangat minimum, bahkan seperti tidak wujud langsung. Tidak bersuara pun takut kerana dikongkong atau dibatasi oleh PAS dan Bersatu. Nak cakap mau berjuang, orang-orang bukan Melayu Islam, gerakan seolah-olah tiada suara langsung. Itu sebabnya Abbas mempersoalkan bagaimana rakyat boleh meletakkan kepercayaan kepada PN untuk mengemudi negara dan negeri. Bolehkah PN menjadi kerajaan sekali lagi? Tepuk dada tanya selera. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.